Okey di mana? Okey, contoh yang saya sebut tadi berkenaan dengan course prerequisite. So untuk contoh CSA ni adalah subjek CSA Computer Science 8. Contoh you nak dapatkan CS8, okey. You nak ambil CS8, you kena ambil terlebih dahulu CSC dan juga CS7. Ini contoh. Okey. Kemudian trees ataupun pohon. Okay, trees. All trees are graph. Okay, all trees are graph. Okay, all trees are graph, but not all graph are tree. Why? So what is the reason? A tree is a connected graph without cycle. We know that graph can be cycle or graph can be without cycle. Okay, so that's why a tree is a connected graph without cycle. Okay, without cycle. Cycle bermaksud begin and end, okay, at the same vertex. Okay, so dia akan bermula dan berakhir pada vertex yang sama. Okay. Traversal. Okay. So what is traversal? Traversal means in Malay we call it as penjelajahan. We want to traverse. We want to traverse. We want to visit from one vertex to another vertex. Okay. So how many traversal type we have here? So we have pre-order, in-order, post-order. Okay. So there are example of depth first traversal. And then level order traversal of a tree is an example breadth first traversal. So kita ada beberapa jenis, ada 4. Pre-order, in-order, post-order. Untuk depth first. Okay. And then we have another one is left order traversal. Example of breadth first traversal. Okay. Visit or not? Okay. For a tree, so how you want to visit or not? Okay. The first one is for a tree, process the nodes data, and for a graph, mark the node as visited. Visited means bila kita melalui node tersebut. Okay. Okay. Nodes. Okay. Not the graph with 2 subgraph. Okay. Not the graph with 2 subgraph. Di mana ni subgraph? Each subgraph okay, connected. Each subgraph connected. Kita tengok di sana. Di mana? Okay. Entire graph disconnected. What does it mean here? We have 2 subgraph. Each subgraph connected. Kita tengok di sini. Entire graph disconnected. Disconnected with what? Huh? So Nepal, Miami, Key West. Ini di mana ni? Ini di US. Okay. Ini pun di US. Okay. Two vertices are adjacent in an undirected graph if they are joined by an edge. Okay, two vertices are adjacent means what? Bersebelahan ataupun berjiran. Two vertices are adjacent in an undirected graph if they are joined by an edges. Okay, contoh. Sometimes adjacent vertices are called neighbors. Okay, so berjiran. That's why saya sebut tadi, adjacent ni adalah bersebelahan ataupun berjiran. Okay, or neighbors. Okay. Vertex A is adjacent to B. Ini dari segi syntax. Okay, syntax. A is what happened here? Vertex A. Okay, vertex A is adjacent to B. Okay, vertex A. Okay, is adjacent to B. A berjiran dengan B. Ataupun vertex B adjacent from. Ini dari segi syntax, dari segi grammar. But B is not adjacent to A. A berjiran dengan B. Tapi B bukan berjiran dengan A sebab A tidak boleh pergi ke
ke B. Okey, A tidak boleh pergi ke B. Okey. Kemudian okey, tolong padam siapa yang buat ni. Okey. To write programs that process and manipulate graph, the graph must be stored in a computer memory. Ini untuk kita nak proses. Okay. And then a graph can be represented, okay, in two commonly used way. Ini dalam computer memory. Adjacency matrix, adjacency matrices. Okay, satu lagi adalah adjacency list. Adjacency matrix ni kita menggunakan array. Okay, kita menggunakan array. Tetapi adjacency list ni kita menggunakan linked list. Okay, kita menggunakan linked list. Okay, so you all dah belajar array dan juga linked list. Okay, berkenaan dengan adjacency matrix. Okay, so what is that? It's a two-dimensional n times n matrix. Okay, n times n matrix. So dalam konteks ini, bila kita sebut sebagai matrix, kita akan menggunakan array. Array. So array dalam kes ini kita akan menggunakan two-dimensional array, yang mana dia akan melibatkan rows and column. Okay, rows and column. For a graph with n vertices has n rows and n column. So kalau kita ada 5 vertices, so dia akan ada 5 rows dan dia akan ada 5 column. Contohnya apa ni? Berapa vertices yang kita ada kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kita ada 9 vertices. So 9 vertices bermaksud kita ada 9 rows and 9 column. So kita ada 9 rows. Okay, 9 rows A sehingga I, 9 rows, and then 9 column. Okay, kita ada 9 column from A to I. Okay, 9 vertices means kita ada 9 rows dan kita ada 9 columns. Okay, you tengok di sini lah. Okay. Kemudian each column correspond to a vertex in the graph. Each column correspond to a vertex in the graph. Nanti kita akan tengok. Okay, kita akan tengok. Ini contoh. Each column correspond to a vertex. Okay. So number 0 through n minus 1. Sebab kita menggunakan array. Kita menggunakan array akan bermula dari 0 sehingga size array ditolak dengan 1. Okay, kalau kita ada 9, bermaksud 0 sehingga 8. Jika kita ada 9 vertices, so dia akan start dari 0 hingga 8. Element Aij indicates whether an edge exists between vertex I and J. Okay, indicate whether an edge exists between vertex I and J. So bermaksud I adalah mewakili vertex, J pun mewakili satu vertex yang lain. Elements of the matrix contains okay, Boolean for unweighted graph and H-weight for weighted graph. Kita tengok. Okay. So T ni stand for what? Boolean. T stand for true. Okay, true. Okay, yang lain semua adalah false. Contoh kita tengok di sini. Contoh A ke B, okay, B ni adalah adjacent to A. Okay, so di sini dia menggunakan directed graph. Okay, ini adalah directed graph sebab dia menggunakan arrow. Okay, ini adalah adjacent matrix dengan menggunakan array because dia akan melibatkan number of column and number of rows. So kita tengok di sini contoh katakan ni saya ambil yang A saja. Okay, A ke B, so A ke B true, so bermaksud ada laluan ataupun edge. Kemudian A ke D, okay, ada. Dan A ke E, di mana? A ke E di sini. Dia sama aja yang lain. T stand for true, ada laluan, ada edge, okay, ada edge. Okay, contoh I ada laluan dengan F. I dengan F, di mana I?
I adalah dengan F. So di sini dia ikut susunan alphabetical order. Okay, ikut susunan abjad. Okay, alphabetical order. Kemudian ini apa ni? Ini contoh. Contoh, so you all boleh nampak di sini. Kita ada A, B, C, D, E dan F. Okay. So bila kita tengok sini, kita mula contoh di sini kita akan mula daripada A lah. A. So kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 vertices. So 6 vertices mean ada 6 kolom, ada 6 row, ada 6 row dan ada 6 kolom. Untuk kita nak menggunakan adjacency matrix. Okay. So you all boleh tandalah. Ini simple je, senang je. Okay. Kalau dari A ni hanya ada 2 saja yang ada laluan. Okay. Satu ataupun kosong ni adalah false. Kosong ni adalah false. Satu ni adalah true. So ada laluan dari A ke E dan A ke D. Tengok. A ke D dan juga A ke E. Okay. So you boleh tengok di sini. Kalau F hanya satu je. F ke F. Ini adalah kita sebagai cycle graph. F ke F. Okay. Kemudian apa ada lagi? Kemudian daripada B akan ke A dan B akan ke C. B akan ke A ada, B akan ke C. Tapi bila you tengok di sini ada banyak kosong. Nanti kita akan tengok apa tu. Ini contoh satu lagi lah. Ini ada 4 vertices. So ada 4 rows dan ada 4 column. Okay. Ini undirected. Undirected ni dia akan it can be both ways, both direction. A to B and B to A. Tengok. A to B and then B to A. Ataupun A ke C. A ke C. Nampak? A ke C and then C ke A. Nampak demi direction ni. Yang ni sama je. Okay. Adjacency matrix uses fixed amount of space. Fixed amount of space. Kenapa fixed amount? Sebab kita menggunakan array. So bila kita menggunakan array, so kita akan tentukan size array tersebut. Okay, kita akan tentukan size array tersebut. Okay. Depends on numbers of vertices. Okay, so untuk kita nak menggunakan adjacency matrix, so kita kena tengok okay, berapa banyak vertices. Okay, sebab bilangan vertices akan menentukan bilangan kolom dan juga bilangan rows. Okay, bilangan rows and bilangan kolom. Does not depend on number of edges. So dia tak bergantung kepada edges. Adjacency matrix ni bergantung kepada vertices, bukan number of edges. Okay, so bergantung kepada contoh kalau di sini ada berapa vertices? 1, 2, 3, 4. So ada 4 vertices. So bermaksud akan ada 4 row dan 4 kolom. Okay. Okay, typically the matrix will be sparse. Sparse ni apa ni? Jarang. Okay, jarang. Apa maksud jarang? Di sini lah. You boleh tengok. Kalau kat sini mana yang banyak kosong? Yang terdapat sparse ni. 1 ataupun kosong. So kita akan tengok kosong banyak ni. So dia akan jadi sparse. Jarang-jarang. Jarang ni bermaksud dari 1 ke 1. Okay, so akan ada banyak kosong. So itu dimasukkan dengan sparse. Okay, presence. Okay. Presence of an edge between two vertices can be known immediately. Okay. Presence of an edge between two vertices can be known immediately. Ini kita akan tengok bila kita tengok graf, so kita akan tahu satu vertex adalah berjiran dengan vertex yang lain bila adanya
H. H-E-D-G-E, H. All neighbors of a vertex found by scanning entire row for that vertex. All neighbors of a vertex found by scanning entire row. Okay. All neighbors of a vertex found by scanning entire row of for the vertex. Kita tengoklah di mana. Contoh sini. Siapakah jiran kepada A ni? Cuba kita tengok jiran kepada A ni adalah B dan juga C. Contoh kalau di sini. Okay. Kita tengok jiran apa ni? Kepada apa lagi ni? Kita tengok jiran kepada A. A ke apa lagi jiran A? D dan juga E. Dua saja. Okay. All neighbors, okay. Ini scanning entire for row. Kita tengok sekarang tadi adalah berdasarkan kepada row. Okay. Represents only edges that originate from the vertex. Okay. Represents only edges that originate from the vertex. Ini adalah adjacency list. Adjacency list dia menggunakan linked list. Okay, linked list bermaksud size kalau gunakan adjacency matrix kita memerlukan array. So kalau array kita kena menentukan size array tersebut. Tapi kalau adjacency list kita tak perlu tentukan size sebab dia akan size akan berdasarkan kepada bilangan nodes yang dimasukkan ke dalam list. Space not reserved for edges. Okay, space not reserved for edges that do not exist. So you all dah tahu bagaimana array implementation dan juga linked list implementation. In term of memory, linked list lagi jimat. Okay, sebab memory akan diperlukan apabila ada data sahaja. Kalau tidak ada data, tidak ada memory yang diberikan. Okay, use less memory than corresponding adjacency matrix. Okay, so kalau matrix ni dia menggunakan array, so dia dah tentu, dia dah specify the size of array. Okay, then this more often used than adjacency matrix sebab dia akan jimat memory. Okay, ini adalah adjacency list. Nak senang kita tengok di sini lah. Okay, ini lagi senang. Okay, kita tengok di sini A. Okay, A ni. Okay, A ke D, T ke E. So kita akan tengok bagaimana kita akan menjadikan hasil sebegini. A, D, D, E. A, ini bukan bermaksud A ke D, D ke E. Bukan. Ini bukan bermaksud daripada vertex A ke vertex D ke vertex E. Bukan yang itu. Ini bermaksud A akan ada laluan ke D dan A ada laluan ke E. Seperti untuk B. Di mana B? B ada laluan ke A dan B ada laluan ke C. Okay, B ada laluan ke A dan B ada laluan ke C. Yang last nodes tu dia akan set sebagai noun. Okay. F, tengok sini kita ada apa ni? Cycle vertex. F ke F. Okay. Kemudian yang ni untuk undirected. Okay, ini adalah untuk directed sebab dia ada arrow. Ini untuk undirected graph. Okay, untuk undirected graph. Okay, you all punya kelas habis pukul apa? Pukul 4 kan? Tolong jawab dalam group chat. Saya ingat 2.30 sampai pukul 4. Okay. So kalau macam ni, kita nak habiskan ni dulu. Yang ni dulu. Okay. Ini adalah berkaitan dengan apa ni? Undirected graph. Okay, undirected graph. Okay, contoh sini A ke B dan A ke C. Nampak? A boleh pergi ke B, A boleh pergi ke C. A boleh pergi ke B dan A boleh ke C. Ini dia punya representation. Okay, dalam adjacency list. Kalau C ni lagi banyak C. C boleh ke A, C boleh ke B, C boleh ke
D. So C ke A, C ke B dan C ke D. Itu yang dimaksudkan dengan adjacency list. Okay, adjacency list. You ada kelas keempat ke? Ada tak kelas keempat? Okey, tak apalah. Kita berhenti setakat ni dulu. Okey, nanti kita akan sambung kepada graph traversal untuk kuliah yang akan datang. Okey, saya akan buat video lah. So you all akan cuti daripada 24 sampai 28. So you all cuti dah. So masa tu mungkin saya akan buat video-video dan saya akan letak dalam Google Site. Okey, itu saja Abang Masani. Terima kasih kerana menghadiri kuliah saya pada petang ni. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So siapa yang tak boleh tak scan, saya akan bawa ke scan. So saya nak stop dulu recording.